Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 26 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Trek Komoditi Sarawak 2023 anjuran Kementerian Perdagangan dan Komoditi Malaysia merupakan platform bagi menyelami isi hati pekebun-pekebun kecil di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata selain mendengar isi hati dan luahan pekebun-pekebun kecil, program ini juga bertujuan menyampaikan perancangan, insentif serta bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada pekebun kecil yang tidak berdaftar dengan mana-mana badan pertanian di negara ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM Asajaya Berhad di Kampung Seruyuk, Sebuyau. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi memberitahu matlamat utama program ini diadakan adalah ingin mendengar sendiri masalah-masalah yang dihadapi dan cadangan daripada pekebun-pekebun kecil mengenai industri sawit. Kementerian Perdagangan dan Komoditi sedia membantu pekebun kecil sawit mencari penyelesaian berkaitan isu kaedah pengiraan cukai jualan bagi minyak sawit di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pihaknya akan berbincang dengan Kerajaan Sarawak bagi kaedah pengiraan cukai jualan bagi sektor komoditi tersebut. Mereka merayu supaya dipertimbangkan sepatutnya cukai itu dikirakan atas minyak yang sudah pun diproses untuk diekspor dan dijual. Bukannya kepada buah biji tandan, buah tandan segar dan sebagainya memerlukan perbincangan dengan kerajaan negeri. Sebab cukai jualan ini adalah dikenakan oleh kerajaan negeri juga. Jadi kita kena bincang apa sebenarnya kaedah yang dah ditentukan oleh kerajaan negeri. Dan nanti kita tengok bagaimana kaedah untuk kita melihatlah pada apa yang diadukan tadi berhubung kait dengan cukai jualan tersebut. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata isu tersebut merupakan antara keluhan para pekebun kecil sawit yang melibatkan harga buah tandan segar dan minyak sawit dalam sesi sembang bersama pekebun kecil sawit bersempena program Trek Komoditi 2023 Zon Sarawak di Kampung Seruyuk, Sebuyau. Tambahnya, para pekebun kecil sawit turut membangkitkan isu berkenaan, menambah lebih banyak pusat timbangan serta menyediakan input pertanian seperti baja dan racun yang berterusan kepada mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Trek Komoditi Sarawak 2023. Terdahulu, Datuk Seri Fadilah turut merasmikan Pusat Timbang Koperasi Penanam Sawit Mampan Daerah Asajaya Berhad dan menyampaikan pelbagai skim bantuan kepada para pekebun kecil sawit serta penerima sijil minyak sawit Mampan Malaysia. Sementara itu, kaedah bagi memenuhi permintaan India yang mahu meningkatkan import minyak sawit mentah CPO negara daripada hampir 4 juta tan metrik kepada 6 juta tan metrik akan diperincikan. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini memandangkan India kini adalah pengimport terbesar CPO Malaysia. India memerlukan 6 milion metrik tan, tapi kita tidak dapat memberi untuk menjualkan semua CPO kita kepada satu-satu negara. Sebab itu kita kena melihat juga sebab yang kita buat di sini ialah untuk diproseskan di negara kita dan dijual. Menurut beliau lagi, keutamaan ketika ini adalah kepada China yang komited meningkatkan import minyak sawit yang sudah diproses kepada 3.4 juta tan metrik pada tahun depan. Jelas Datuk Seri Fadilah lagi, China juga bersetuju secara prinsip menerima pakai skim pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pertanian di China untuk mengembangkan lagi produk hiliran minyak sawit. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada pemberita pada program Trek Komoditi Zon Sarawak bersama pengusaha tanaman koko di Kampung Serpan Laut Asajaya. Beliau yang turut berkesempatan bertemu pengusaha tanaman koko di Asajaya berharap program pemulihan kebun koko yang bakal dilaksanakan pada tahun hadapan oleh Lembaga Koko Malaysia dapat dihidupkan semula di bawah insentif penanaman koko di Sarawak. Ia akan melibatkan penanaman koko seluas 512 hektar dengan peruntukan projek di Sarawak berjumlah 2.5 juta ringgit. Usahawan wanita perlu merebut peluang daripada inisiatif serta program pembangunan yang dirancang Kerajaan Sarawak dalam Belanjawan 2024.
Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia selaras dengan hasrat kerajaan supaya rakyat dapat bergerak aktif dan lebih maju. Katanya sangat merugikan sekiranya rakyat tidak mengambil peluang daripada dana atau inisiatif yang disedia kerajaan terutama dalam sektor ekonomi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Keusahawanan 2023 anjuran Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Daerah Miri Lutong di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan wakilnya Temenggung Datuk Abdul Rahman Abang Fazil. Dalam pada itu, program tersebut merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi golongan wanita agar dapat menyumbang kepada pendapatan keluarga. Komuniti peniaga di Sarawak harus meningkatkan kerjasama dengan pengguna. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hock Seng berkata, dengan adanya kerjasama dan kesaling hubungan antara dua pihak akan memastikan maklumat semasa dapat dikongsi bersama. Oleh itu adalah penting bagi peniaga untuk mendekati pengguna bagi meningkatkan kerjasama selain mengelakkan kekeliruan akan isu barangan. Beliau berkata demikian pada Consumers Choice Awards 2023-2024 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut meminta komuniti pengguna memberikan sokongan penuh kepada Majlis Tindakan Pengguna Malaysia. Katanya ia boleh menjadi suara pengguna yang efektif. Bagi penerima, mereka berharap lebih ramai usahawan akan diktiraf tahun depan. Next year akan datang lebih lagi daripada 64 yang penerimaan tu, lebih lagi orang akan menerima lagi anugerah tu. We hope more this are going to more people are going to join for the next year arrival lah. Hadir sama dalam majlis itu pengurusi Majlis Tindakan Pengguna Malaysia Sarawak Winston Ong. Seramai 64 usahawan negeri ini diraikan pada anugerah yang julung kali diadakan itu. Penderma darah di Miri terus memberikan komitmen kepada masyarakat kerana usaha mereka boleh menyelamatkan nyawa. Pengurusi Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam berkata, menderma darah adalah anugerah yang tidak ternilai harganya tanpa mengira batas agama, kaum dan kewarganegaraan, namun dipenuhi dengan nilai kemanusiaan, belas kasihan, rasa cinta dan tidak mementingkan diri sendiri. Tambahnya, menderma darah juga menjadi simbol perpaduan, empati dan mengambil berat antara satu sama lain. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Penghargaan Penderma Darah di Miri. Seramai 50 orang penderma darah telah menerima sijil penghargaan masing-masing pada majlis tersebut. Dalam usaha menyuntik semangat calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebau dengan kerjasama Sarawak Dayak Graduate Association SDGA menganjurkan program motivasi pencutian akhir SPM dan ceramah keibubapaan serta program tuition matematik SDGA. Program tersebut disertai seramai 108 calon SPM dan ibu bapa serta pelajar asrama tingkatan 1 hingga 4 sekolah berkenaan. Menurut pengerusi SDGA Bintulu, Tuai T. Selangak, usaha tersebut telah mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemena, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Kejayaan kamu nanti akan saya berikan kepada penaja kita yang membantu kita, yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang membantu kita. Jadi saya perlukan you punya result nanti. Sekurang-kurangnya ada peningkatan. Program tersebut menampilkan dua tokoh pendidikan dan bidang perguruan masyarakat Dayak iaitu Dr. Lambat Lindong dan Dr. Nelson Tandang Edwin Unting. Kedua-dua tokoh tersebut memberikan penekanan kepentingan pendidikan khususnya kepada murid-murid Dayak dari kawasan luar bandar dan pedalaman yang perlu disokong sepenuhnya oleh ibu bapa. Pelajar sekolah atau pengelandik atau penemu kena kita nak pergi penghidup terbagi buat dunia kita gawaknya tidak cukup aja mengenai SPM kita mesti bisi penemu bisi pengelandik mau kenau ke tinggi lagi ke deuliah kita hari mayuh macam palan pelajar tinggi. Nyadi nembiak di bisi tuju hati dekat menang dalam penghidup sidak yo. Ukai berbanding dengan orang bukai, tangkap menang ngelaban penguji kenuntuang nuan. Ngabi kenuan boleh jadi siku hari mensia tu boleh meri pemanah ngagi menua kita Malaysia tu. Peperiksaan bertulis SPM 2023-2024 akan bermula 30 Januari sehingga 7 Mac 2024.
Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka.